Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Saya boleh dengar suara saya tak? Boleh Doktor, boleh. Boleh Doktor, clear. Okay, alright. So dalam ni ada group 1, 2, 3 lah. Jadi hari Okay, tu saya lupa nak bagi tahu dekat group 1. Group 2 tu saya minta untuk tarik lain. Sebab kata ada clash dengan apa lah. Jadi saya lupa nak bagi tahu dekat group 1. So tak apalah, siapa yang free petang ni just boleh join je. Saya just nak buat apa short revision lah. Okay, kita target pukul 3 habis. Sebabnya account ni pukul 3 nanti ada kelas lain pula nak guna. So sekejap eh. Okay, boleh dengar? Boleh dengar dengan jelas lah? Hello? boleh dengar tu tapi dengar macam slow sikit. Slow lah. Macam jauh. Dengar Jauh. tapi Okay tak? Okay okey Doktor. Okay lah? Okey Doktor. Okay, alright. So macam ni, untuk yang kali ni saya buat revision untuk OBE 2 lah. Sebab OBE 2 ni saya yang buat. So untuk soalan OBE 2 ni, sekejap saya check satu. Okay, untuk OBE 2 ni, macam saya dah bagi tahu dah sebelum ni, dia melibatkan 3 soalan. Okay, so soalan yang pertama tu berkaitan dengan lightning lah. Okay, lightning. So siapa semalam yang join Dr. Syarun punya talk, so mungkin tu dipanggil semacam revision jugalah yang semalam tu kan. So saya nak pastikan semua masing-masing tahu berkenaan dengan lightning phenomenon, macam mana dia punya explanation, macam mana dia terjadi, and then apa yang dia punya protection system yang perlu ada. And then selain tu juga yang you all kena tahu adalah dari segi dia punya diagram. Okay, dia punya diagram of protection system. So tapi saya rasa untuk OBE tak ada masalah lah. Okay, you boleh buka buku, boleh cari nota apa semua. And then dari segi tempoh masa kita punya exam ni adalah 2 jam saja yang saya tetapkan. Okay, and then yang tu adalah topik on chapter 7 lah, over voltage tadi tu, berkaitan lightning. Okay, and then satu lagi adalah berkaitan yang macam saya dah pernah ajar sebelum ni, adalah berkaitan dengan lightning yang dekat line tu. Okay, dekat overhead line, dekat line, and then kabel dia punya travelling time tu, you all try buat exercise. Okay, try cuba fahamkan macam mana dia punya reflection, mana dia punya transmission dia. So yang tu kita akan touch, saya akan touch juga pada hari ni, sebab ada yang tanya itu tapi saya tak sempat. So sekarang ni pun saya bertengah meeting juga. Okay, dengan Esko, dengan dekan apa semua.
So tapi tak apa, saya saya proceed juga untuk kelas. So benda tu adalah benda yang penting lah. So dalam pemakahan bagi ketiga soalan ni adalah 20 markah. Okay, so 20 markah. So kalau mungkin ada yang 5 calculation, ada 15, so macam tu lah. And then yang kedua adalah berkaitan dengan sharing bridge. Okay, sharing bridge ni saya rasa saya dah masing-masing pun faham dah dekat mana kedudukan 1, 2, 3, 4 and then kat mana kita bisa spacement. So apa equation yang perlu kita tahu and then apa dia punya basic theory. So make sure you bila you start you punya calculation, saya tak nak you all terus buat calculation. Maksudnya you kena baca dulu circuit. So apa derivation untuk yang impedance 1, impedance 2, impedance 3, impedance 4. So kena start daripada situ. So kena tahu Z1 tu apa, okay, Z2 tu apa. And then barulah munculkan derivation dia yang apa Z ni sama dengan Z berapa. So yang benda tu nanti saya akan touch jugalah. So kalau ada sebarang persoalan, so boleh tanya lah. So tak ada masalah. Okay. So okay, so satu lagi, okay, yang tu berkaitan dengan soalan-soalan 2 and then soalan yang ketiga then tapi itulah macam soalan OB1 dia play with dengan you punya number makeup matrix lah. So mesti jawapan setiap orang tu dia akan berbeza. Macam itulah. Okay, so berkaitan dengan sharing base and then satu lagi yang soalan yang ketiga ni adalah berkaitan dengan yang datasheet tu, yang ni, chapter ni. Okay, untuk chapter 9 ni lah. So saya akan buat revision daripada chapter yang last and then pergi yang chapter 8 and then chapter 7 lah. Okay, so dekat chapter ni, okay, kalau masing-masing ingat, okay, saya bagi satu revision. Doktor? Ya? Doktor memang slide tak bergerak? Tak, memang tak gerak pun, memang tak gerak. Oh, okay. Okay, ni saya cakap je, korang kena tahu. Okay. Okay, doktor. So dekat chapter 9 ni, so dekat sini hari tu mungkin ada yang saya pun hari tu clash dengan meeting ke apa benda lah. So saya minta buat untuk revision satu. Bukan revision lah, maksudnya you cari sendiri yang apa benda entah itu yang berkaitan dengan high voltage testing ni. Okay, so kena ingat balik, okay, kena tahu jenis-jenis type test ni, yang ni. Okay, so apa yang impulse test, okay, dekat apparatus ni, type of dekat apparatus ni, dekat transformer, dekat kabel, dekat circuit breaker, dekat insulator. So dekat sini you kena explain in detail. Okay, kena explain in detail, kena tahu. Saya tak nak you all maksudnya kalau saya dapat detect macam you just copy paste, saya akan deduct markah lah dekat situ. Okay, walaupun dekat nota ni memang dah ada dah jawapan dia. Okay, tapi make sure you kena understand apa standard, what the standard yang standard yang terlibat. Okay, contoh macam circuit breaker ni kan, contoh macam dia punya standard dia, IEC berapa. So and then kalau ada dia punya macam temperature rise, mechanical test apa semua ni, apa dia punya detail dia. Macam you dah pernah buat dekat dalam you punya bukan assignment lah, yang itu lebih pada exercise. You kena cari bahan sendiri. And then kalau ada diagram ataupun ada dia punya flow, so benda-benda tu you boleh masukkan dekat satu-satu tu. Okay, so mungkin you punya jawapan ni dia akan panjang lah. Maksudnya bila you tengok markah ni, you buat berbaloi tak dengan markah you akan dapat tu. Macam tu lah. So benda ni nanti untuk teori-teori ni saya tak touch lah. Okay, saya tak touch on kita punya calculation ni. So tapi on teori saya tak akan touch lah untuk revision ni. So you boleh cari sendiri, tapi saya rasa soalan ni
mudah lah. Bukan mudah lah, maksudnya semua ada dah, tapi macam mana you nak interpret dekat you punya you punya kertas jawapan nanti. Okay. So make sure apa yang you buat, apa yang you tulis tu berbaloi dengan markah tu. So kalau you buat sikit je agak-agak berbaloi dengan markah. Contoh satu markah tu ada melibatkan lebih daripada 10 markah. You bagi dalam satu perenggan je. Agak-agak berbaloi tak kalau macam saya nak bagi markah. So make sure you punya explanation tu bukan daripada jawapan internet, you bukan jawapan daripada buku. You all punya explanation je, your own explanation. Okay, so macam apa yang you dah buat exercise tu, yang you dah buat dalam PowerPoint apa semua tu, make sure you punya jawapan tu bukan jawapan internet lah. Okay, yang tu macam mana you pemahaman you all dalam high voltage testing ni. Okay, alright. So saya rasa saya dah bagi explanation on the whole overall macam mana kita punya perjalanan of OBE 2, you punya soalan apa semua. And then soalan ni adalah 2 jam, bukan 3 jam lah macam yang OBE 1 3 jam, and then OBE ni adalah 2 jam. Okay, alright. So untuk benda ni, okay, untuk benda ni saya akan kita akan cuba refresh balik yang on calculation ni. Okay, on calculation. So mungkin mana yang tak faham, okay, untuk lebih baik pada insulator ni lah. Okay, insulator ni. Untuk setakat ni, kalau buat soalan ni, masing-masing faham tak macam mana kita nak baca datasheet ni? Faham tak? Boleh nampak kan saya punya slide ni bergerak kan? Boleh betul. Bergerak. Okay, gerak. Okay, kita tengok balik example 1 ni, ataupun nanti you boleh untuk contoh-contoh ni tak banyak lah saya cari dalam buku ni pun tak ada banyak contoh, tapi you boleh olah sendiri lah dari segi daripada you punya pemahaman. Contoh macam dia punya voltage berbeza, dia punya temperature berbeza, dia punya pressure dia berbeza. So benda-benda ni you kena cuba fahamkan based on datasheet. Sebabnya dari segi datasheet ni, okay, contoh macam dry bulb thermometer dengan kita punya absolute humidity punya graf ni dia sama je. Okey, dia tak ada berubah pun. Dia akan nilai pun sama. Contoh macam soalan ni, okey. Saya just cover balik soalan example 10.1 ni. Okey. NAC flashover test at a power frequency on a cap and pin insulator has been conducted. From the test, it was found that the flashover occurred at 90 kV. If the dry and wet temperature during the test were, okay, so key yang penting kat sini you kena tahu so berapa temperature untuk dry dia. Okay, dry and then untuk wet dia. So yang ni adalah point yang penting. So bila you dapat soalan ni, you cuba pecahkan dulu. Ambil point-point penting dia. Okay. Okay, contoh macam flashover tadi 80 kV. Okay, dia punya flashover. Okay. And then berapa dia punya wet dia berapa? 25. And then berapa dia punya dry dia? 22. Okay. Sekejap
Sir pergi mana sir? Tunggu je tunggu je. Take 5 saya kena interrupt dalam meeting sekejap. Okay, doktor.
Okay, sorry. Okay, dah settle dah. So tadi kita dekat sini Okay, untuk example 10.1 ni, okay, dia melibatkan datasheet lah, okay. Yang ni adalah daripada insulator punya insulator punya test. So kalau dekat sini dari segi in term of soalan ni dia tak akan berubah mana lah, okay. Dari segi macam saya cakap tadi pun kita punya datasheet ni pun tak berubah. So apa yang paling penting adalah kita kena tahulah macam mana kita nak baca. Okay, kita nak daripada equation yang atas ni, okay, daripada equation yang atas ni nak cari nilai VS ataupun kalau soalan dia twist ke macam mana, equation dia pun sama juga yang ni juga, okay, tak ada sebarang perubahan. Okay, tapi dekat sini kita kena tahu skill you punya teknik baca this datasheet lah. Okay, kalau kita tengok dekat sini dia punya step dia, kita akan dapatkan berapa humidity dia. Okay, daripada wet and dry. Okay, so dekat sini adalah wet. Okay, so dekat sini adalah wet and then dekat sini adalah dry lah. Okay, so jangan sampai tertukar. Okay, jangan sampai tertukar, baca dia punya this datasheet, jangan main hentam je lah, sebabnya dekat atas pun ada nilai temperature juga, kat bawah pun nilai temperature juga. Okay, tapi dekat sini ada nilai wet. Okay, dia akan bagi tahu wet and then dekat sini adalah kita punya dry. So daripada nilai wet and dry ni kita akan dapat nilai humidity. Okay, so bila kita dah dapat dekat situ, and then satu lagi adalah benda yang kita kena tahu macam berapa nilai satu atmosfer ni. Okay, so sebabnya kita kena tukar dalam bentuk millibars. Okay, so kalau contoh kalau 2, 3, 4, 5 contoh macam tu, okay, so berapa nilai dia? So benda ni ada je dekat internet, you boleh cari conversion atmosphere to the millibars. Okay, just type to internet, cari berapa nilai atmosphere to millibars. Okay, so daripada dekat sini, apa yang benda yang paling penting sekali lagi adalah kita punya nilai correction factor ni, H ni. Okay, so dekat nilai correction factor ni kita ada 3 kategori. Yang pertama adalah power frequency test, lepas tu ada positive impulse test dengan negative impulse test. So yang ni you kena tahu dekat soalan ni. Okay, dekat soalan ni dia apa benda? Sebabnya bila contoh you tahu macam mana nak baca, tapi tiba-tiba you tersalah ambil line B ke line C, so yang ni dah lain dah. So kita akan tengok adalah A dia, for example kalau yang ni dah A, kalau soalan kata ada positive impulse test ataupun negative impulse test, you kena ambil nilai B and C. Tapi kalau kat sini nilai for power frequency test adalah nilai A. So daripada nilai yang atas ni 18 ni, for example nilai 18. So contoh kalau dia bagi nilai lain ke, contoh wet dia 28 ke 27 ke, so kita kena tarik lah berapa point dia kat sini kan. So contoh kalau ni 25, 26, 27, 28, for example 28. So 28 dia akan bertembung dengan nilai wet dekat sini. So dia akan dapat berapa dekat sini? So akan dapat nilai 16 lah. Bukan 16 gram meter cube. Okay. So dekat sini kita akan dapat daripada 16 ni kita akan masuk dekat sini. So kalau contoh sini 16, so tengoklah berapa titik perpuluhan ni. 0.9 bukan 0.94 tepat Kalau kita tengok contoh 16 ni, you kira lah. Ni 4, yang ni 0.96. So kat sini berapa? Anggaran dia berapa? So kena tahulah benda-benda ni macam mana nak baca. Okay, bukan main tarik aja, main letak dia punya numbers. Okay, sebabnya dekat sini dari segi dia punya scale dia tak terlampau besar lah. So kita dapat tahulah contoh mungkin 0.944 for example macam tu lah. Okay, so untuk
untuk pengiraan datasheet ni, untuk jawapan saya tak bagi dalam bentuk range lah. So make sure you dapat nilai yang tepat. Okay, so bila kat sini, bila dah dapat nilai H correction factor, okay, so dah dapat nilai correction factor, you akan masukkan balik equation ni 0.92 dapat nilai H, so you akan dapat nilai ni. So tapi sebelum tu kena dapatkan nilai D lah. Nilai D ni dia depend pada berapa kita punya nilai B and then berapa nilai temperature dekat sini. So nilai temperature dekat sini, okay, kalau nilai temperature kat sini adalah nilai wet ke dry. Okay, so dia akan ambil nilai dry. Okay, so untuk dekat sini dia akan ambil nilai dry pula. Dia akan nilai dry, okay. Dia akan ambil nilai dry. So dekat sini you akan dapat nilai VS dia lah. Okay, so untuk ni ada soalan tak untuk chapter 9? Doktor, Okay. yang B tu memang pressure no dalam unit milibar. Ya, betul. Oh, kalau dapat 3 ATM jadi tukar ke milibar. Kena tukar millibar lah. So biasanya kalau okay. dia unit dia sama je. Okay, 1 atmosphere tu ATM tu kali lah. Kalau 2 kali lah 1013.25 kali berapa macam tu. Okay. Beres doktor. Okay, right. So setakat ni ada soalan tak untuk chapter 9? Okay. Saya rasa insyaAllah boleh jawab lah. Tak ada masalah pun. Okay, so kita tengok pula chapter 8 lah. Ada soalan boleh tanya lah. Okay, jangan malu, jangan segan. Okay, so seterusnya ni boleh nampak Okay, so seterusnya ni adalah chapter 8 lah. Okay, untuk chapter ni apa yang you kena tahu kalau macam tadi kita ada lebih pada kalau kita tengok balik nota tu ada destructive test dengan non-destructive test. Tapi dekat sini yang ni adalah khas kita buat untuk destructive test. Non-destructive test ni dia akan ambil satu sampel lah. Okay, dia akan ambil satu sampel and then dia akan, contoh macam saya beritahu tadi, dia akan gunakan shrink bridge lah. Okay, untuk kita nak tahu apa parameter dia, apa dia punya properties dia. Okay, so kita tengok balik dekat sini dari segi apa yang kita ketahui, dari segi pengiraan dekat sini saya rasa tak susah pun. Okay, yang pertama you kena tahulah test of high voltage testing yang destructive dengan non-destructive tadi. And then yang pengiraan untuk non-destructive ni kita nak tahu dia punya properties lah. Okay, dia punya properties. And then 3 saja pengiraan dia. Okay, mudah je. Yang pertama DC resistivity measurement. And then kena tahu dielectric constant dengan loss factor. Kalau you buat latihan, saya rasa tak ada masalah lah nak jawab benda-benda ni. Okay. So dekat sini you kena tahulah sampel. Okay, so nanti contoh you dah kerja dekat industri ke apa, kalau you masuk bidang mungkin kalau dapat kerja dekat TNBR ke kat company high voltage punya apparatus manufacturer, kabel ke apa, so mungkin kamu akan lalui dah. Okay, kamu akan lalui nak buat testing ni. Okay, tapi sekarang ni banyak dah peralatan-peralatan canggih lah. Okay, nak tahu apa semua. So macam contoh sekarang pun kalau contoh nak buat PD measurement, dia dah ada tool, dia siap dah. So dapat dah semua result. Macam tu lah. Okay, tapi benda yang paling penting kita kena tahulah basic apa yang kita belajar ni. Okay, so sama juga macam you dah belajar sebelum ni. Basic tu adalah paling penting sekali. So contoh macam ni lah. So yang ni adalah solid specimen.
So dari segi in term of DC resistivity test, so macam mana dia punya setting dia. Okay, lepas tu yang ni dari segi teori lah. Okay, bila kita nak buat testing, kena tahu okay dia punya sampel tu macam mana dia punya dia punya electrode dia. Okay, so bila kita nanti contoh nanti mungkin ada beberapa student kat sini nak sambung master ataupun PhD terus ke dalam bidang high voltage. So bila masuk dalam lab, okay, apa apparatus yang you kena design. Okay, macam saya sendiri lah. So macam saya baru saya baru buat test setup lah dekat high voltage tu. Okay, PD tu mostly partial discharge punya testing. Saya yang buat lah. Okay, dengan saya punya student postgrad dia. Okay, so ada juga dulu yang dah pernah praktikal dengan saya, dia pernah join lah buat testing testing dekat LHB tu. Okay, so benda yang perlu tahu adalah sampel tu kat mana, lepas tu apa efek-efek yang akan menyebabkan kita punya result tu tak elok. So contoh macam ni, ada certain ni ada in term of field boundary effect ni lah. Dia punya resistivity antara electrode dengan kita punya sampel. Sebab tu dia nak elakkan ni, ada juga sampel tu yang di-coated dengan dengan silver ke ataupun gold ke, ataupun dia akan press dengan metallic foil. So nak buat better contact dengan kita punya specimen dengan kita punya electrode lah ataupun kita punya source nanti. Okay, so yang ni in term of dia punya DC resistivity test. So dua je yang you kena tahu. Okay, untuk DC resistivity test, yang pertama dia adalah dia punya nilai resistivity dia. So you kena tahu this equation. So equation ni pun tak berubah mana pun, yang ni juga. And then yang kedua adalah volume. Okay, volume of resistivity. So dekat sini kena tahu berapa dia punya thickness, berapa dia punya radius. So pengiraan tu dalam meter ke, dalam mm ke. So kena tahulah dekat sini. So contoh macam volume ni, biasanya kalau dalam unit SI ni biasa kita akan gunakan meter lah. Okay, meter. Tapi kita tak ada masalah pun, tapi dari segi penggunaan unit tu mesti betul. For example, contoh nak dapatkan volume kan, ohm cm. Okay, tapi kalau you punya pengiraan dalam meter pun tak ada masalah pun, janji dia punya unit tu betul. Okay, so kalau daripada ohm cm ataupun you nak buat ohm meter ke, ohm mm ke, tapi make sure dia punya nilai ni betul lah. Okay, so dari segi unit, saya rasa you all pun dah tahu dah, tak ada masalah in term of unit. Tapi make sure kalau you ingat balik standard SI unit, dia dalam meter. Okay, so benda tu is a basic one lah. Macam you dulu dah belajar engineer sen pun ada belajar, zaman sekolah lu pun ada belajar SI unit kan. So yang ni mainkan peranan lah dalam you punya calculation. So dekat sini pun saya just nak repeat balik je this equation. Okay, so dekat sini kita nak tengok example 9.1. So nanti you boleh juga tengok contoh-contoh soalan pasir punya soalan ke, ataupun you boleh tengok contoh-contoh dekat dalam buku ke. Okay, untuk buatkan latihan lah untuk you all lebih cakap. Tapi dia punya basic equation ni adalah dua dia. Okay, so open book lagi, tak ada masalah. Okay, you boleh tahu dah macam mana jalan you boleh tahu dah nak kalau soalan tu manipulate in term of soalan dia punya nilai, you dah dapat tahu dah. Okay, tapi make sure you kena faham lah, bukan hafal saja. Okay, cara nak solvekan this question. Okay, kita tengok balik soalan ni. The resistivity of a specimen measured by using the loss of charge method. Okay, loss of charge method.
0.5 microsecond, 100 volt standard condenser, was charged to the 1000 to 1000 as was discharged through displacement. If the time taken voltage fall from 1000 to 500 volt was 3 minutes 20 second, find the resistivity volume. So dekat sini apa yang you kena tahu juga adalah kita punya pengiraan ni dalam nilai second. So 1 second 1 minit berapa second? So kena tahu convert jugalah. So kalau tak tahu convert payah jugalah kan, ataupun kalau tak confident you ni boleh tahu nak convert minit ke second, boleh terus type kat internet convert minit to second. So ada calculator kat situ, you boleh terus masukkan. Okay, so yang ni adalah solution lah yang hari tu yang kita dah buat dah. Okay, so dia punya nilai R, dia main dengan dia punya time. Okay, nak dapatkan nilai R, so convert daripada time ni. Okay, so convertkan nilai time to kepada second. So kalau 30 minit 20 second, so dia akan dapat 1820 microsecond. So C pun dia dah bagi, and then voltage fall pun dia dah bagi. Berapa dia punya voltage tu berapa, daripada 1000 kepada 500. So kita akan dapat lah nilai resistivity dia, and then dapat masukkan nilai volume pula. So nilai volume, so benda yang satu lagi yang you kena tahu adalah diameter dengan radius. So simple je. Okay, radius to diameter to radius. So radius half to the diameter kan. Okay, daripada titik tengah sampai ke hujung lah. Okay, so kalau diameter tu the whole dia punya panjang of the specimen. Tapi kalau radius, you kena tahulah radius. So dekat sini ni saya rasa tak pening lah dengan, kalau matematik tu lagi banyak kan kekafiran apa. So yang ni just direct saja. Okay, just direct je punya equation. So pi r square times dengan R. Okay, pastikan nilai R you betul. So you akan dapat nilai yang betul dekat sini. So kalau kita tengok dekat sini nilai dia this one cm and then this one mm. So make sure you punya calculation dekat dalam ni dalam penggunaan unit yang sama lah. Kalau tak nanti dapat 10 kuasa negatif 12 ke negatif, dia dah berbeza dah. Sebabnya unit yang you buat pengiraan tu adalah berlainan. Okay, so settle part tu. Okay, nak dapatkan nilai 2 kan, resistivity dengan nilai volume. Okay, so yang seterusnya adalah dielectric constant dengan loss factor. Okay, so dekat sini yang you kena tahu. Okay, so yang you all kena tahu adalah kita punya setting. Okay, kita punya setting ni sama ada the parallel condition ataupun series condition. Okay, so kalau parallel condition dia punya tanda dia berapa, loss tangent dia berapa. Okay, rumus dia akan berbeza. Okay, and then kalau untuk series, dia punya equation pun dia akan jadi berbeza lah. Okay, so make sure you tahulah macam mana terbitan sini akan masuk sini. So yang ni adalah main dengan you punya daripada arus lah kan, arus. So dapat nilai ni. So apa yang you kena tahu dekat sini adalah yang bila macam mana dia punya nilai ni, angle tu lari kepada less than 90 degree. Sebabnya apa? Sebabnya dia tu losses lah. Okay, sebab losses, so dia punya angle ni dia tak akan dapat 90 degree. Okay, so bila kita tengok loss tangent dekat sini ataupun tan delta dekat sini, apa yang you kena tahu adalah dari segi dia punya position of impedance. Okay, so dekat sini adalah dia punya turutan dia Z1, Z2, Z3, Z4. Okay, clockwise, and then dari segi balance condition. Okay,
Dari segi balance condition, you kena tahu Z1 time dengan Z3 equal to Z2 times to Z4. Okay, make sure you tak tertukar. Then you tahu macam mana nak derive. Okay, make sure you tahu nak derive daripada sini. Kalau dia bagi circuit terbalik ke apa, so make sure you tahulah macam mana nak buat perkiraan tu. Okay, so dari segi pengiraan tu, make sure you start daripada sini, bukan daripada terus dapat equation tu kan. So make sure you start daripada sini ya. Okay, nilai Z1 ni apa dia punya komponen dekat dalam ni. Okay, so contoh Z1 R plus 1J omega C, and then untuk Z2 1 over J omega CS, okay, and then Z3 berapa. And then daripada sini you akan buat derivation lah, okay, buat derivation dekat sini, and then kita akan dapatkan nilai R dengan nilai C dia dekat sini. So nilai R ni adalah daripada nilai real, and then yang C tu adalah daripada nilai imaginary. Okay, so daripada sini dia akan dapatkan lah, kalau kita akan tengok dia punya circuit ni adalah series condition ataupun parallel condition. So kalau series condition, you akan terus gunakan this equation daripada yang atas tadi tu. Okay, so akan dapatkan nilai tanda delta dekat sini lah. Okay, so yang seterusnya adalah dielectric constant lah. Dielectric constant, apa yang you kena tahu adalah dia punya mu naught dia. So mu naught ni dia akan sama lah. Okay, sama saja 8.8.41 darab 10 kuasa negatif 12. And then you dah dapat nilai C tadi tu. Okay, you boleh masukkan dekat nilai dekat dalam ni. So nilai R pun berapa? So dekat sini pun ada example dia dekat sini. Okay. So saya rasa soalan ni just direct saja. So tak ada masalah pun untuk you all. You all boleh try buat beberapa kali. Ini kalau ada jumpa soalan sharing bridge, so boleh buat lah, tak ada masalah. Okay, alright. So untuk chapter ni saya rasa tak ada apa, bukan tak ada sangat lah. So dari segi cabaran tu just direct guna equation je lah. Okay, so ada soalan lagi tak untuk chapter ni? Ada soalan tak? Sebelum kita move dekat chapter yang last kali ni, chapter 7. Tak ada apa? Ada. Okay, alright. Sekejap Okay, boleh nampak ah? Boleh doktor. Okay, alright. So yang ni adalah last topik lah untuk apa? Untuk over voltage kita punya OBE 2 ni. Okay. So dekat part ni yang you kena tahu adalah dari segi apa? Classification of high voltage punya shape lah, macam mana.
Okay, so macam mana kalau siapa join yang apa Dr. Syarul punya talk semalam, aku dah ada cerita lah. So benda ni pun saya tak nak terangkan sangat. Okay, dari segi dia punya lightning, okay, dia punya lightning, and then dia punya protection dia kalau dekat rumah macam mana, and then yang ni adalah benda yang kena tahu juga. Okay, so yang ni yang saya nak tekankan adalah search on transmission line. Okay, so dalam search on transmission line ni dia punya dia special sikit sebab dia ada pengiraan on travelling wave. So dekat sini dia ada transmit punya wave, and then ada dia punya transmit dengan reflect ni. Okay, so kalau kita tengok dekat sini dia ada bila dia nak reflect ni, okay, dia nak reflected wave, dia mesti akan jumpa jointing. Okay, so dekat sini, okay, so mostly dekat kabel sendiri pun dia akan ada line dengan line pun dia akan ada jointing lah. Okay, tapi benda segi reflection wave tu dia tak effect banyak pun. Okay, tapi bila kita akan tengok dia punya medium lain ke medium lain. Contoh macam saya dah bagi example hari tu, kita daripada line masuk kabel and then masuk line semula. So benda tu dia ada 3 medium lah. Okay, so dia masuk daripada line, kabel and line. Okay, so contoh ataupun dia masuk line, kabel, dia masuk dekat transformer. So for example macam tu lah. Okay, so apa yang kita kena tahu, macam sebelum ni mungkin ada juga student yang confused. Okay, ada yang confused. Bila kita kena letakkan kita punya diri tu, condition kita sebagai apa, kita tu search macam tu. So contoh bila kita kena dekat line, so bila dia jumpa junction, so dia mesti akan ada reflect and then dia mesti akan ada transmit. So bila yang transmit tu dia akan jumpa satu lagi junction, dia pun akan ada reflect. So daripada reflect dia akan patah balik ke belakang, dia akan reflect balik, dia akan pergi balik reflect macam game yang pinball bukan pinball yang tengok tu, pinball pinball tu kan ada reflect lah. So macam tu. Okay, so sama juga konsep dia macam saya pernah cakap sebelum ni. Dia punya reflection ni sama juga macam duduk dekat fiber optik tu. Okay, so dia ada pencahayaan yang dia akan reflect lah. So macam tu. So sama juga dengan search punya signal ni. Okay, so apa yang paling penting dekat sini adalah nilai impedance tu sendiri. Okay, nilai impedance tu sendiri. Dekat mana kita nak declare yang tu adalah Z2, mana satu adalah nilai Z1. Okay, so dari segi in term of equation yang paling penting ni adalah yang ni. Okay. So benda ni you kena tahu, reflection dengan transmitted. So dekat nilai yang atas tu adalah sama saja, tapi dia dari segi nilai Z tu dia akan berubah sikit lah. Okay, nanti dia akan tukar dan sama ada duduk dekat Z1 ke atau dekat Z2. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, macam tadi ni adalah kita nak dapatkan nilai voltage dia. Okay, nilai voltage reflect dengan nilai voltage transmitted. Tapi bila kita tengok dekat sini, okay, kita tengok dia punya dia mesti akan ada coefficient. Okay, dia punya pakali dia lah, coefficient dia. So bila kita tengok dekat sini, okay, nilai reflection ni, reflected dengan transmitted ni adalah berbeza sikit lah. Dekat bawah ni Z2 plus Z1 sama je, tapi dekat atas ni adalah Z2 minus dengan
Z1. So tapi kita kena tengok signal tu daripada mana. So nanti kita akan tengok lah. Okay. So nilai yang transmitted tadi tu adalah beta. Okay, yang reflected tu adalah alpha. So boleh tengok kat sini. And then macam mana kita nak analisis, yang you ketahui adalah kita menggunakan Bewley lattice diagram lah. So baru kita dapat tahu berapa time reflection, berapa voltage selepas time ni, macam tu. Okay. So yang ni adalah punya coefficient tadi tu. Okay, kita akan gunakan Bewley lattice. Satu lagi adalah yang benda yang paling penting adalah you punya time. Okay, time of reflection tu. Okay, so biasanya contoh soalan dia akan bagi dah. Dia akan bagi dah dia punya T tu berapa. So kalau dapat T, so kita akan dapat nilai 2T, 3T. Nilai T tu dia akan sama lah. So kalau contoh T ni 1 microsecond, so 2T adalah 2 microsecond. Okay, yang ni adalah 2 microsecond, and then contoh yang bawah ni dia akan jadi 3 microsecond, and then yang ni adalah 4 microsecond, dan seterusnya lah. So yang ni adalah dalam satu punya diagram. Okay. So yang ni adalah example dia. Okay, sekejap saya boleh share sikit. Yang saya conteng itu saya rasa saya dah padam dah. Okay, so dekat sini ni example yang mudah je lah. Okay, kita nak nilai Z1 dengan nilai Z2 kan. Okay, so hari tu kita nak dapatkan voltage dalam kabel tu. Okay, so contoh kat sini the overhead line will which L dia punya impedance. So dekat sini kita kena tahu juga kita nak dapatkan nilai L dengan C tu as a impedance. So macam mana kita nak convertkan, okay, dia punya nilai tu. Okay, so sekejap kok saya ada jumpa sebab saya cari jap dia punya slide yang ada jawapan saya dapat hari. Dalam Google Classroom ada tak yang saya dah conteng tu, nota tu? Tak pasti ada. Korang tak tengok lagi? Saya download daripada GC kosong lah. Tak ada. Kosong kan? Tak ada yang conteng ah? Tak ada. Saya cari sat.
tak ada, yang contoh tak ada. Yang contoh tu dalam Ada. Sekejap. Okay, tak apa. Kalau tak ada, kita buat semula lah. Okay. So hari tu kita buat untuk example. Saya example satu ni saya tak tunjuk lah dia punya solution dia. Okay, sebab dia pun simple saja. And then kita terus untuk continue untuk soalan nombor 2. Hari tu saya buat soalan nombor 2 kan? Ya, doktor. Okay, so tapi sebelum tu saya nak tanya dulu lah, ada masalah tak dekat example 2 ni? Ada yang masalah tak? Untuk example 2. Okay. Apa, so kita buat semula dekat sini. Okay. Tapi yang penting kat sini adalah, ini pun penting jugalah, daripada impedance ni, so dekat sini dah ada dah dia punya hint lah, equation dia daripada sebabnya biasanya soalan ni dia akan bagi nilai inductance dengan nilai capacitor. Okay. So macam hari tu yang saya draw. Okay, kalau kita draw kat sini. Okay, so kalau kita tengok balik soalan tadi tu, you all masing-masing boleh buka nota tu. Okay, the end to long transmission line A and B are connected by a cable. So kalau kita tengok balik dekat sini, kita akan ada dua tempat. So dekat sini adalah yang ni adalah line. So yang ni pun adalah line. Dia akan connected by a cable. So kita akan ada 3 medium dekat sini. Okay, so yang pertama, macam saya dah bagi tahu sebelum ni, kita kena keluarkan dulu berapa nilai impedance dia ataupun berapa nilai L dia. Okay, kalau kita tengok dekat sini berapa nilai L dia, berapa nilai C dia, so dekat sini pun sama jugalah. Okay, berapa nilai L, berapa dengan nilai C. So bila dia bagi nilai L dengan C, kalau kita tengok dekat sini, dia punya nilai line dia tu adalah sama. Okay, so sama. So kita tengok kat sini, the line cable have 10 picofarad per meter line. Dia punya capacitance dia adalah 10 picofarad per meter. So ni pun sama jugalah, 10 picofarad per meter. And then nilai L dia adalah 1.6 micro 1.6 microhenry per meter. So ni pun samalah, 1.6 microhenry per meter. And then dekat sini dia bagi tahu the cable has capacitance 89 picofarad and the inductance is berapa ni? 50 micro. Okay, so dekat sini nilai L dia adalah 8. Nilai C dia adalah 89 picofarad per meter. And then nilai inductance dia adalah 50 micro. 50 micro
Henry per meter. So dekat sini dia kata find the magnitude of the second voltage step. Dia kata ada rectangular wave magnitude. Okay, a rectangular wave. So rectangular wave ni kita bagi sebagai dia punya apa, pulse lah. Okay, dia punya pulse ni yang kena kat sini, hit dekat sini adalah 10 kV ataupun nilai E dia lah. Nilai E dia. E dia bersamaan dengan 10 kV. Find the magnitude the second voltage step occurring the junction of the cable and line B. Okay, macam itu saya rasa ada tambahan soalan dia, what will the voltage at the junction of the line A and cable 20 microsecond after the initial surge reach to the point. Okay, so bila kita dah dapat nilai ni, apa yang you kena buat adalah cari nilai Z dia. So yang ni adalah nilai Z line lah, ZL. Okay, nilai Z tadi berapa? L over C kan? So tolong kira Ustaz, ataupun boleh tengok solution saya berapa? Dapat berapa nilai Z? 400 ohm. 400 ohm. So yang ni ZC kan? ZC, so L over C sama dengan 50 micro Henry bagi dengan 89 picofarad, dapat berapa? 75. 75 micro. So yang ni pun akan samalah, nilai ZL dia akan dapat nilai 400 ohm. Okay, so settle dah dekat bab ni. Okay, so yang seterusnya adalah, okay, yang seterusnya kita kena tahu dia punya transmitted dia. Okay, so saya draw sikit. Okay, saya draw sekali lagi dah. Saya draw sini. Okay, line A. Then dia akan mula daripada lattice tadi. Okay. So dia akan pergi dulu. Okay, dia akan pergi dulu. Ini dia akan terus direct lah. Okay, so yang pergi ni, dia mesti akan ada satu dia akan ada satu reflection. So kalau kita tengok balik tadi, yang transmit ni adalah alpha ke beta? Beta kan? Okay, so yang transmit ni adalah beta. So kalau kita tengok dekat sini, nilai yang pergi dulu ni adalah 10 kV. So berapa dapat nilai dia punya coefficient berapa? Nilai transmit from line A to cable. Berapa nilai beta? .316. 0.316. So dekat sini kita, sebabnya dia transmit, dia berada dalam kedudukan nilai ZC lah. Okay, atau kita label lah Z1 dengan Z2. Okay, ini pun Z1 kan. Okay, so dekat sini nilai beta tadi 2Z Z2 lah. Betul? Kita pakai Z2 kan? Daripada Z1 plus dengan Z2 dapat berapa nilai? 0.316.
31 apa? 16. 316. Okey. So dah dapat dah nilai dia 0.316. So bila kita tengok dekat sini nilai beta, kita akan dapat nilai ET1 kita berapa? Okey, nilai ET1 kita berapa? 10 kali dengan 0.316 dapat berapa KB? 10 KB. 10 KB darab dengan 0.316 berapa KB? 3.16 KB. So yang ni adalah nilai beta. And then untuk nilai alpha, okay, untuk nilai alpha from line to cable, berapa nilai dia? Z1 tolak sorry. Dia daripada Z2, so Z2 tolak Z1 bahagi dengan Z1 plus Z2. Dapat apa? Negatif 0.684. Negatif 0.684. So dekat sini dia transmit ni adalah daripada kabel. So dekat sini adalah Z2 minus dengan Z1. Okay, sebabnya nilai Z2 ni adalah kecil. Okay, 75. Sebab tu dia akan dapat nilai negatif. And then so kita akan dapat nilai dekat sini berapa nilai ER reflection dia? Berapa? Negatif 6.84 KB. Okay. So dah settle dah. Dah dapat markah dekat transmit dengan nilai receive. Okay, boleh nampak ah? Sorry. Okay. So dekat sini tadi kalau dia kata dalam berapa microsecond. So kita ketahui juga berapa nilai T dia. So macam mana dapat nilai T? Okay. Cantik kat sini. Oh boleh cantik. Okay. Okay. Saya buat new slide lah. Okay. Kita akan cari nilai T dulu. Maksudnya daripada point, okay, saya cakap tadi daripada point A to point B ni connection dia. Okay, kita kena cari nilai T dia dulu. Okay, so nak dapat, kalau kita tengok dekat sini dia dah bagi dah nilai velocity kan. So nak dapatkan apa nama? Nak dapatkan nilai time berapa? Nak dapatkan nilai time macam mana? Macam mana dapatkan nilai time? Okay. Velocity bagi jarak. Velocity bagi jarak. Betul ke? Dia SVT. So kalau jarak kita, kalau kita dapat nilai V, S bagi dengan T lah. Okay. So kalau dekat sini T jarak bahagi dengan V lah kan. So nilai V kita dia dah bagi tadi 1/4
LC. So dekat sini yang kita tengok dia punya apa? 1 over LC. So kalau kita tengok dia punya apa? Nilai S tadi dia dah bagi 1.5 kilometer, and then V kita kena cari berapa nilai V. Sebab V ni dia akan travel velocity yang dekat kabel. Okay? Nilai velocity yang dekat kabel. So kita akan ambil nilai L dengan C dekat kabel. So berapa nilai V dapat? Nilai V dapat apa? Satu 49906 327.8. Sebab 728. 327.8. Ni. Ni. Point 8. Berapa banyak point? Itulah point dia dekat 8. Tak tahu, sekejap. Ya betul. Berapa per kilometer per second? Betul lah tu. Point dia dekat sebelum 8. Sini. Sebelum 7. Sebelum 8. 7.68. 1499906 33.78. Point 3378 betul ni yang ni kan? 33.78. 33.78. Betul tu. Macam salah betul. Cuba kira sekali. 5 kali 10 kuasa negatif 7 darab dengan 80 piko. 7 kuasa ni. Satu 449063778. Yang tadi kalau tadi tu dia dalam meter kan, sebab yang ni adalah kilometer. 144. Kita punya nilai C ni tadi tu, nilai C dengan nilai C kapasitor dengan nilai inductance tu dalam meter per second. So kalau yang tadi ni 3378, point 8 ni kan? Point 8 kan? Point 8 ni, point 8 ni adalah unit dia adalah meter per second lah. Okay. Ni adalah meter per second. Okay. So tak kisahlah kalau kita convert pada dalam bentuk kilometer per second pun adanya point dia akan jadi dekat sini lah. Yang ni unit dia adalah meter per second lah. So kalau kita convert dalam 4906.3 3378 ni adalah kilometer per second. So dekat situ, dekat atas pun kita pakai unit kilometer kan. Dia punya jarak dia tadi tu kan 1.5 km. So bagi dengan nilai V dekat sini, so nilai T dia akan dalam bentuk second lah. Okay. Okay, so dapat berapa? 10 microsecond. 10 mikro. Okay, so T akan dapat 10 microsecond. Sekejap Ada yang nak tolong mengajar pula. Sekejap
Okay, so T kita dah dapat lah tadi kan, 10 microsecond. Okay, 10 microsecond. So dekat sini start daripada kosong. And then T kita dekat sini adalah 10 microsecond. Okay. Dah penuh juga ni. So kita akan tengok balik dia punya reflection signal ni. Okay. Saya panjang sikit ni. Okay. So kita nak tengok nilai dekat 2T. So dekat sini, okay, so dekat sini kita akan cari pula, okay, kita akan cari pula nilai reflection adalah nilai alpha dia. So berapa nilai alpha dia? Berapa? Sebab ni reflection kan. So yang ni adalah beta. Beta ni adalah transmit. So dekat sini adalah nilai reflection. So kita akan cari nilai alpha. Dapat berapa nilai alpha? Rumus alpha. Kalau kita tengok alpha yang pertama tadi, dia daripada Z2 tolak dengan Z1. Betul? Betul tak? So kalau dekat sini, kita akan ambil nilai Z2 dekat sini. Maksudnya Z1 yang ni lah, Z1 dekat line sini, maksudnya dia akan ambil nilai 400 tolak dengan nilai 75. Okey, bahagi dengan bawah dia pun still sama juga. 400 tambah dengan 75. Dapat berapa? Berapa nilai? Nilai alpha? 6842. 0.68 6842. 6842. So dekat sini ni yang saya rasa yang banyak student confuse. Okay, tak tahulah mungkin ada segelintir yang confuse lah, yang faham. Okay. So dekat sini kita kena tengok kalau kita tengok yang nilai alpha dekat this position. Okay. Kita tengok this position. Nilai alpha dia ni Z2 ni adalah yang dekat nilai dekat sini. Dekat kabel ni. Okay. Dekat kabel ni. Tapi dekat sini dia punya nilai alpha dia ni dia punya nilai Z2 dia ni adalah daripada line. Maksudnya yang depan dia. Yang dia nak langgar tu. Yang dia nak langgar tu tolak dengan dekat tempat dia. Bagi tu samalah Z2 plus dengan Z1. So bila you all ada kesilapan dekat sini, dia mungkin akan jadi negatif. Bila negatif tu dia dah salah lah. Okay. So dekat sini kita akan dapat nilai alpha and then kita akan dapat nilai E lah. Nilai tadi nilai ET1 and then kita akan dapat nilai yang kedua adalah nilai ET2. So nilai ET2 daripada 3.16 kV kali dengan 0.6842. So berapa nilai dia? 2.1607, betul? So dia akan reflect balik. Okay, dia akan reflect balik. Tapi dia pun nilai dia ni, alpha dia ni, dia akan berlanggar dengan nilai dekat line ni, Z ni. So nilai alpha dia pun dia akan jadi nilai yang sama lah. Dia akan dapat nilai yang positif juga. So kita akan tengok selepas 20 microsecond, kalau contoh soalan 20 microsecond ataupun lepas 40 microsecond ke, berapa nilai voltage? You just tambah je lah. Okay, tambah daripada atas sampai ke bawah. Okay.
So itu je lah saya rasa yang saya nak tekankan dekat sini ni dari segi nilai reflection. Okay, reflection signal tu. Okay, nilai reflection signal dia akan yang depan dia tolak yang dekat kedudukan dia sekarang ni. Okay, walaupun nilai alpha tu dekat this position, this position of cable. Okay, tapi nilai Z2 dia ni adalah dekat sini adalah nilai Z1. So nilai rumus alpha tadi kan pastikan Z2 bagi dengan Z1, Z2 plus dengan Z1. Okay, so saya rasa yang tu je yang little bit confused untuk you all. Tapi yang lain saya rasa boleh teruskan lah, tak ada masalah. Doktor. Ya? Yang alpha yang ketiga tu sama macam mana? Sama dengan alpha yang kedua tu lah? Yang sebab tu saya cakap tu, you all kena faham sebabnya bila duduk dekat sini, bila duduk dekat sini nilai Z2 ni adalah dekat sini. So dekat sini akan jadi nilai Z1. Betul. So nilai alpha ni dia akan still dapat yang positif lah 400. Okay. Nilai yang dekat sini ni dia akan still dapat 400 tolak dengan 75. Dia yang menghala ke sini kan. Menghala ke sini ni dia akan dapat 400 tambah dengan 75. So bila dia nak reflect balik ke sini, pengiraan dia guna Z2 kat sini. Okay. So Z2 pun still ataupun kita boleh buat left right lah. Okay, contoh kalau yang ni adalah the left kan. Left. Yang ni adalah ke kanan lah, right kan. So dia akan dapat nilai yang sama juga 0.6842. 0.6842. Faham tak? Bukan negatif lah sir. Yang untuk right tu. Right yang ketiga. Yang ni. Dia positif lah. Sebabnya Z2 ni 400 ni. Oh dia. Dia Z2, you kena faham. Dekat sini Z2 ni pun Z2. Macam tu. Apa depan dia? Depan dia tu kan besar. Betul. Kalau dia ke kiri, Z2 dia adalah dekat line tu, betul? Dia pun besar. Besar tolak kecil dapat positif. And then bila dia nak ke kanan, dia pun depan dia tu adalah yang 400 tadi. Dia tolak, so dia still dapat alpha yang sama. Macam Okay. Dia berbeza dengan yang first tadi ni, yang this one. Yang ni kenapa dia dapat negatif? Sebabnya depan dia tu 75. Betul? Depan dia. Depan dia tu dekat kabel lah. Kabel yang dia nak pergi ke kanan tu kabel kecil. Dia punya nilai impedance 75. 75 tolak 400 dia akan dapat negatif. Tapi bila dia duduk dekat kabel, dia nak ke kanan pun jumpa impedance besar, dia nak ke kiri pun jumpa impedance besar. Sebab tu you kena faham dia punya konsep of reflection tu. Tapi bukan dia beta ke yang bawah? Mana? Bukan beta ke yang last kali tu? Beta dia transmit. Okay, Yang ni reflect. Okay. Yang ni reflect dalam kabel. Okay? Faham. Kita punya fokus sekarang ni dia punya dia punya fokus adalah dekat kabel. Macam tu. Okay? Sebabnya dia nak tengok dia punya time dekat kabel kan, dalam berapa microsecond dekat dalam kabel, berapa nilai keseluruhan dia. Okay? So faham tak? So you kena faham sekali lagi konsep dia untuk reflection, you tengok depan dia tu. Depan dia tu besar ke kecil ke, tak kisahlah kalau macam mana pun soalan, walaupun macam mana soalan. Okay, walaupun macam mana soalan, you tengok depan dia tu. Okay. Depan dia kalau impedance besar ke kecil ke, kalau dia patah balik, apa depan dia? Apa halangan dia? Besar ke kecil? So macam tu lah. So saya rasa kalau bila you understand this part, dari segi mistake tu takkan berlaku lah. Okay. Dia nak confuse pun dekat sini je. Dari segi reflection tu je. Yang lain just direct punya calculation lah. Okay. Alright. Clear? Ada sebarang persoalan? Sekarang pun dah 2.46 dah. Yang akan ada kelas lah yang akan guna account ni. So kalau tak ada apa, saya rasa sampai di sini saja. Okay, so
all the best. Buatlah latihan banyak-banyak sikit. Okay. You boleh cubalah equation nombor 3 dengan 4 tu, tak ada masalah. So saya akan share semula slide ni. Okay. Untuk rujukan masing-masing. Okay. So ada lagi soalan? Saya kita dah habis cover dah this topik. Cuma yang dekat chapter 7 tu saya ada part 2. Tapi part tu dia tak, saya bukan tak nak buat. Okay. Tapi dia dah cover lah untuk semua dah. Tu pun dari segi slide pun ada beberapa slide dia tak banyak, so saya tak buat lah untuk that part. Okay. Ada apa lagi? Tak ada lah? Ada pertanyaan? Jarak velocity. Apa benda tu? Jarak bagi velocity. Okay, alright. Betul. Okay, so ingat balik tadi equation dia. Mana dah tadi? Dah hilang. Okay, so ingat balik lah. Basic equation lah S equal to VT. Okay, tak ada lah. Hint dekat dalam tak ada. Saya yang bagi kat sini. S equal to VT. Doktor. Ya? Yang lattice diagram kan? Okay. Yang tadi tu. Okay. Kan dia ada reflect semua, transmit reflect semua kan? Okay, alright. Dia berapa kali buat dia punya reflect. Kalau kau kan dekat line kabel tu, kan dia dah masuk sekali, transmit sekali, dia pantul dekat A balik kan? Okay. Lepas tu dekat A tu dia pantul pergi dekat B balik kan? Tu kena buat berapa kali ke memang buat sampai takat tu lah? Bukan, dia bergantung pada soalan. Dia bergantung pada soalan. So mungkin dia nak tengok berapa total voltage selepas 20 microsecond. So you stop dekat 20 microsecond je lah. You dapatkan 20 microsecond, so you kira satu lagi sebelum masuk 30 tu berapa nilai yang transmit tu. So ditambahkan je lah macam tu lah. Dia bukan kira sampai tak ada hala tuju. Dekat soalan tu dia dah bagi tahu dah sampai berapa. Okay? Okay. Okay, alright. So, thank you and all the best semua. So, saya nak remind dekat dalam ni. So, siapa yang tak jawab OMR, ada OMR tu saya tak pasti you all semua dah jawab ke belum. Boleh tolong bagi komen lah. Okay. Seikhlas hati, tak ada masalah. So, and all the best lah. So, saya kat sini saya nak ambil peluang lah untuk minta maaf kalau ada sebarang kekurangan daripada saya dan mungkin ada part-part yang saya tak sempat lah, ada saya bagi recording ke apa. Okay, tu memang ada clash lah. Okay, so benda-benda dia memang tak dapat dielakkan. So saya rasa itu saja daripada saya and terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Doktor. Okay, alright. Hello doktor. Okay. Ya. Yang ni doktor record nanti letak dalam GC kan? Video ni. Ya. Saya letak dalam GC. Sekejap saya stop. Okay, baik doktor. Okay.